Nampaknya kita pada sekali lah. Sebenarnya syarah Muslim, Muslim dengan syarah Imam Nawawi ni, dia panjang tajuk. Sapakah sapakah haddil khamri. Tapi kalau mengikut takmilah Fathul Mulhim, dia bahagikan bab sani ni kepada beberapa bahagian. Ada baiknya juga, ada moleknya juga. Jadi hak setakat kita baca saat ni baru 2 bab. Hak dia bahagi tu. Mana bab yang pertama seperti ni lah, hadis zina. Lepas tu daripada hadis haddatsani Abu Tahir wa Harmalah bin Yahya, tu bab yang kedua. Dibuat sebagai bab yang kedua, bab rajmi thayyib. Tajuknya bab rajmi thayyib. Seterusnya haddatsani Abdul Malik, askak kita berhenti tadi. Situ bab baru pula. Bab yang ketiga, bab man i'tarafa ala nafsihi bizina. Gitu tajuknya. Itu bab yang ketiga. Dan bab yang keempat, duduk mana? Duduk ni. Haddatsani Al-Hakam bin Musa Abu Salih qala haddatsana Syu'aib bin Ishaq. Ini bab rajmil yahud ahli dhimmah fi zina. Gitu. Itu bab yang keempat. Dan bab yang kelimanya iaitu ni, haddatsana Muhammad bin Abi Bakr Al-Muqaddami qala haddatsana Sulaiman Abu Dawud. Dekat dengan haddil khamr. Jadi di sini ada 2 hadis saja di bab akhir ni, yang kelima, iaitu bab ta'khiril haddi anin nufasa. Itu tajuknya. Dibahagikan kepada 5. Jadi kalau kita kira syarah Imam Nawawi ni panjang benar lah. Tajuknya kita ambil sekeraklah dulu, mengikut pembahagian yang dibuat dalam takmilah Fathul Mulhim. Sebab memang ada kesesuaiannya pun. Tetapi ada juga yang tidak sesuainya. Tak apalah, akan datang kita akan sebut. Lepas tu baru haddil khamri. Jadi ada 5 bab lah kita baca di sini dalam di bawah tajuk besar lah, kita kata Imam Nawawi buat ni ada saja. Sebabnya yang jadi gini ni seperti yang kita sudah sedia maklum dah lah, iaitu Imam Muslim sendiri tak ada dia buat tajuk-tajuk dalam kitab dia ni, tak ada. Semua orang tahu tu. Semua ulama tahu. Jadi masing-masing ulama yang buat syarah terhadap kitab Muslim ni, dia buat tajuk sendiri-sendiri, mengikut fikiran dia lah. Dia fikir sesuai dengan kandungan ataupun hadis yang dikemukakan oleh Imam Muslim tu, dia bagi masing-masing. Tak apa buat gitu, sebab tuan asal dia tak buat. Adapun Bukhari tidak. Bukhari dia buat memang tajuk-tajuk dia tu, mustahaknya. Hak tu hak istimewa benar lah. Di situlah duduk fiqh dia dan kedalaman fikiran dia tu. Tak apalah sini. Kita baca setakat saat ni, oleh kerana perbincangannya pun panjang, takut tak ada juga. Kita akan sambung lagi akan datang. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah kamu dariku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan kepada mereka, yaitu orang yang belum berkahwin berzina dengan orang yang belum berkahwin juga, dikenakan 100 sebatan dan buang negeri setahun. Dan orang yang sudah berkahwin berzina dengan orang yang sudah berkahwin, disebat 100 sebatan dan dihukum rejam. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, hak tulah je, orang tulah ni, riwayat ni Hittan bin Abdullah Ar-Raqashi daripada Ubadah bin As-Samit juga. Cuma dalam riwayat ni ada beberapa perkara yang tidak disebut dalam riwayat yang pertama tadi, iaitu Nabi SAW
apabila diturunkan wahyu kepada baginda, kuriba lidzalik, baginda akan gelisah kerananya. Kuriba lidzalik, akan kelihatan gelisah kerananya. Wa tarabbada lahu wajhu, dan akan berubah warna mukanya. Qala, perawi berkata, yakni Ubadah bin As-Samit, pada suatu hari diturunkan wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Faluqiya kadzalik, begitulah yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti yang disebut tadilah. Apabila telah selesai wahyu diturunkan, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu anni, ambillah kamu dariku, faqad ja'alallahu lahunna sabila, sesungguhnya Allah telah memberi jalan kepada mereka. Ini perempuan-perempuan yang tersebut di dalam ayat yang diturunkan sebelum itu, yaitu as-sayyibu bis-sayyib, orang yang sudah berkahwin berzina dengan orang yang sudah berkahwin, wal bikru bil bikri, dan orang yang belum berkahwin berzina dengan orang yang belum berkahwin. Yang sudah berkahwin itu dikenakan sebatan 100 rotan, 100 sebatan, kemudian direjam dengan batu. Dan yang belum berkahwin itu dikenakan 100 sebatan, kemudian dibuang negeri setahun. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Qatadah dengan sanad tadi juga. Cuma di dalam hadis perawi ni kemudian ni disebutkan begini, al-bikru, lafaz dianya walaupun maksud dia sama. Orang yang belum berkahwin disebat dan dibuang negeri, dan orang yang sudah berkahwin disebat dan direjam. Mereka berdua tidak menyebutkan tahun dan 100 itu, yakni dibuang negeri setahun tu tak ada sebut, dan 100 sebatan tu tak ada sebut, cuma jadi sebut disebat saja begitu. Ini beza dengan riwayat yang tadi. Riwayat tadi seterusnya, bab rajmi thayyib, merejam orang yang sudah berkahwin, yang berzina. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, beliau berkata, Umar bin Al-Khattab berkata ketika beliau berada di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mengutuskan Muhammad membawa kebenaran, dan Allah telah menurunkan kepadanya kitab. Sesungguhnya di antara yang diturunkan kepada baginda ialah ayat rejam yang kami baca, kami hafal, dan kami fahami maksudnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula telah merejam, yakni orang yang berzina yang sudah berkahwin itu. Kami juga selepasnya telah melaksanakan hukuman rejam itu. Fa'akhsha, jadi saya takut, saya bimbang, jika berlalu lama masa, mana setelah sekian lama kemudian akan ada orang yang berkata, kita tidak dapati hukum rejam di dalam kitab Allah. Dengan itu sesatlah mereka dengan meninggalkan satu ketentuan, satu fardu ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah. Dan sesungguhnya rejam itu terdapat, sesungguhnya rejam di dalam kitab Allah itu adalah sesuatu yang benar, yaitu terhadap orang yang berzina yang telah muhsan, yang telah berkahwin, baik lelaki ataupun perempuan, jika telah terbukti berdasarkan saksi ataupun berlaku mengandung, jika bunting ataupun mengandung, ataupun kerana mengaku ataupun pengakuan.
Lepas tu hadis hak lagi tu supaya tu juga, dia kata Sufyan anil Zuhri bihadzal isnad seperti tadi. Supaya tu juga. Jadi sekat tu dulu, sebabnya banyak lagi akan datang ni, ada 3 bab lagi. Dan bab yang ketiga tu agak panjang juga, jadi kita tangguhlah baca malam ni, iaitu bab orang yang mengaku berzina. Orang yang mengaku berzina, dan seterusnya tu kita tangguh. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, tengok dulu hak Imam Nawawi sebut. Hak Imam Nawawi sebut, biasanya Imam Nawawi ni ada kitab dia memang detail. Memang siapa-siapa lagu tu ada lagu tu lah. Ada kitab dia memang ringkas tapi padat. Termasuklah Syarah Muslim ni, dia ringkas, banyak ringkas. Tapi kemah padat, dia tidak sebutlah banyak-banyak dalam kitab tu. Dalam kitab ada lah. Cara zaman dulu kan dia tidak jenis lagu tu. Dia tidak jenis zaman sekarang ni ada dengan rujukan gapo gitu gini, muka surat sekian, jilid sekian, tak ada. Tapi secara kasarnya dia telah masuk dah sebenarnya dalam ni. Dan kita akan tengok lagi kemudian dalam Takmilah Fathul Mulhim. Kita tengok sini dulu. Jadi Nabi SAW kata, ambillah dariku, ambillah dariku. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi jalan kepada mereka. Maksud jalan ni, yakni ada ayat sebelum pada ni yang turun kepada Nabi SAW, iaitu wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Itulah sabila tu. Itulah dia berkait dengan ayat. Perempuan-perempuan yang melakukan zina dari kalangan kamu, hendaklah kamu bawakan 4 orang saksi dari kalangan kamu. Jika mereka bersaksi, maka kamu tahanlah perempuan itu di dalam rumah hatta yatawaffahunal maut, sampai mati. Sampai mati, tak boleh keluar rumah. Au yaj'alallahu lahunna sabila, ataupun Allah akan memberi jalan yang lain kepada mereka. Jadi jalan yang lain tu mana? Ni. Ni. Hak kita duduk baca ni. Iaitu kena hukum. Kalau hak tidak berkahwin lagi sebab kalau hak sudah berkahwin dah, rejam. Itulah sabil yang dimaksudkan dalam ayat tadi. Artinya yang pertama tadi sudah mansuhkah? Ada yang mengatakan sudah mansuh. Orang yang tidak menerima bahawa ayat itu sudah mansuh, dia kata ayat tu boleh pakai semacam, tidak mansuh. Cumanya bila hukum Islam dilaksanakan, pakai hak ni. Kalau hukum Islam tak jalan, pakai hak tu. Gitu, pakai hak tu. Itu caranya untuk menyelamatkan anak buah. Iaitu jangan benarkan dia pergi koksi, kurang dalam rumah. Itu hukumnya. Jadi tidak mansuh kata dia. Orang yang kata mansuh, dia kata dimansuhkan oleh ayat ni lah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu tu. Dimansuhkan oleh ayat tu. Tetapi di dalam ayat az-zaniyatu waz-zani itu, hak tu berkenaan dengan hak belum berkahwin saja, sebab saja. Adapun hukum rejam tidak ada. Hukum rejam tidak ada di situ. Yang adanya sebut dalam hadis ni, dan juga secara isyarat di dalam ayat surah Al-Ma'idah. Ada tu kita akan jumpa. Baiklah. Imam Nawawi kata, dia kata ni bawah itulah, khudhu anni itu sampai ke akhir tu. Amma qawluhu, adapun kata Nabi SAW, faqad ja'alallahu lahunna sabila, sesungguhnya Allah telah memberi jalan kepada mereka. Ini adalah isyarat kepada firman Allah, fa'amsikuhunna fil buyut, tahanlah mereka di rumah hatta yatawaffahunal maut, sampai mati. Au yaj'alallahu lahunna sabila, ataupun Allah SWT bagi jalan, rayak hukum yang lain pula. Jadi rayak hukum tu hak ni. Jadi Nabi SAW menjelaskan di sini
hak jalan yang Allah SWT bagi kemudian tu, bahawa jalannya anna hadza huwa sabil, inilah jalannya yang Allah SWT bagi tu jalannya. Lagu mana? Kalau hak sudah berkahwin lagu ni, hak tidak berkahwin lagi lagu ni. Lepas tu dia kata, ulama berselisih pendapat tentang ayat ini. Ada yang mengatakan ayat ini muhkamah. Muhkamah maknanya tidak mansuh, jelas, makna dia tidak termasuk dalam mutasyabihat ke apa, tidak. Dan tidak mansuh, muhkamah. Maknanya ayat ini boleh pakai terus, terpakai. Dan hadis ini mufassir laha, menjelaskan makna dia. Menjelaskan makna dia. Maknanya hadis ini menceritakan kalau hukum Islam itu berkuat kuasa, lagu ni jalan. Kalau tidak berkuat kuasa, lagu tu tetap terpakai. Itu makna muhkamah. Ada pula ulama yang mengatakan ayat ini sudah mansuh. Pasal inilah yang kita baca sana, wallati ya'tinal fahsya. Ayat ini sudah mansuh dengan ayat di awal surah Nur, yakni az-zaniyatu waz-zani itu. Ada juga ulama mengatakan ayat Nur itu fil bikrain, berhubung dengan dua orang penzina yang belum berkahwin. Dan ayat ini, ayat yang kita baca saat ni, wallati saat ni, tidak mansuh, suku-suku berkenaan dengan cerita lain. Ini berkenaan dengan orang yang sudah berkahwin. Ada juga orang kata gitu. Macam-macam lagi pendapat. Wa ajma'al ulama, ulama ijma' mengatakan wajib disebat az-zanil bikr mi'atan. Penzina yang belum berkahwin 100 sebatan. Dan rejam muhsan, iaitu orang yang sudah berkahwin. Di antara ahli qiblah tidak ada sesiapa pun yang membantah perkara ini, kecuali apa yang disebutkan oleh Qadhi Iyad dan selainnya tentang Khawarij dan sebahagian pengikut Mu'tazilah seperti Nazam dan anak buah dia, kerana mereka mengatakan mereka tidak terima rejam ini. Tapi kalau hak lain semua terima hukum rejam ni, kata dia. Qadhi Iyad ada sebut, iaitu puak-puak Khawarij dan sebahagian Mu'tazilah seperti Nazam dan lain-lain, mereka ni kata hukum rejam ni tak ada. Hukum rejam tak ada, dia tak terima. Sebab apa? Tak ada dalam Quran, kata dia. Jadi ada dalam Quran, kalau sudah berumah tangga dah, sudah berkahwin dah lah, kita kata, walaupun cerai lepas pada tu, dia kena sebab juga. Ini mengikut mereka, bukan rejam. Hukum rejam tu tidak ada langsung. Ini kata mereka. Tak apalah, kita pergi lagi, bincang lagi kemudian. Dan mereka berselisih pendapat tentang menyebat orang yang sudah berkahwin di samping merejamnya. Tu khilaf. Ke hadis yang kita baca ni, disuruh sebat 100 dan direjam. Hadis yang kita baca, lagu mana? Mana kedua-dua tu dikenakan. Hak ni hak khilaf. Ulama kemudian khilaf hak ni. Hadis pun ada lagu tu, ada hak sebut rejam saja. Begitu juga dengan hak belum kahwin tu, ada hadis hak sebut sebat 100 dan buai negeri setahun. Ada yang tak ada sebut buai negeri, sebat saja. Dengan sebab itu ada khilaf. Satu kumpulan ulama mengatakan wajib jamak di antara kedua hukuman itu, yakni disebat penzina yang sudah berkahwin itu kemudian direjam. Kata mereka, kedua-duanya dilaksanakan. Ini pendapat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Hasan Basri, Ishaq bin Rahway, Daud Zahiri dan ahli zahir yang lain, dan sebahagian anak buah Imam Syafi'i ataupun tokoh dalam mazhab Syafi'i. Ada juga yang berpendapat begitu. Tapi kata dia, jumhur ulama mengatakan yang wajibnya ialah rejam sahaja. Rejam sahaja. Qadhi Iyad ada menukilkan daripada sekumpulan ahli hadis bahawa wajib dilaksanakan kedua-dua hukuman ini sekiranya penzina tu selain daripada dia sudah berkahwin, tua pula. Orang tua dah lah orang panggil.
Tidak budak-budak muda lagi. Gitu. Kalau muda sudah berkahwin, direjam sahaja. Kata Imam Nawawi, ini adalah mazhab yang batil. Kan kata dia, tak betul kata dia. Tidak ada asasnya. Itu kata dia. Hujjah jumhur ulama ialah Nabi SAW, hak ramai-ramai ni kata, walaupun tak ada Sayyidina Ali, orang tu orang ni ada, kata sebut tu tak apalah tu. Dan dia tak ada sebut sini. Imam Ahmad pun lagu tu juga. Sebenarnya dua sekali. Hak tu mengikut pendapat yang terpilih. Walaupun Imam Ahmad pun ada beberapa pendapat juga. Imam Ahmad itu. Iaitu Nabi SAW hanya merejam sahaja orang yang sudah berkahwin. Ini jumhur ulama pegang dengan hadis tu lebih kuat. Hadis tu lebih kuat. Dalam sekian banyak hadis, di antaranya hadis yang menyebutkan kisah Ma'iz, sahabat Nabi yang berzina, dan kisah perempuan Ghamidiyah. Dan dalam sabda Nabi SAW, dalam Bukhari pun ada, dalam Muslim pun ada berlaku. Waqdu ya Unais ala imra'ati hadha. Kamu hai Unais, pergi kepada isteri dia ni, pergi tanya. Jadi fa ini i'tarafat farjumha. Kalau dia mengaku, kamu rejam. Dia tak ada sebut sebab ke apa, tak ada. Qalu, mereka berpendapat, yang ni jumhur ulama, hadis yang mengumpulkan kedua-dua hukuman itu mansukh, kata dia, sudah mansukh. Ni hak kita duk baca ni sudah mansukh. Mana tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai. Sudah mansukh. Kita selalu jumpa hak mansukh, hak ni kata mansukh, hak ni kata tidak mansukh kan. Kalau ayat tu, kalau ayat Quran, boleh dikatakan ramai, banyak lagi khilafnya. Boleh kata banyak lagi khilafnya. Boleh katakan tak ada satu pun ayat sebenarnya yang sepakat ulama sepakat, tak ada seorang pun kata bahawa ia tidak mansukh. Semuanya sepakat mengatakan mansukh. Tak ada. Mesti ada khilaf. Tapi kalau hadis, semua ulama terima, ada mansukh, ada nasikh dia. Tapi kalau ayat Quran, masih lagi khilaf. Sebab itu Jalaluddin Suyuti sebut 20 dalam kitab Itqan dia. Daripada sekian banyak ulama kata mansukh, dia tolak, dia tak terima. Sebenarnya tak kemah tu. Dalam Itqan dia tinggal 20. Syah Waliullah mari dalam Fauzul Kabir dia kata 5 je sebenarnya. Ni sikit-sikit. Waktu kemudian lagi Ubaidullah Sindi, Anwar Shah Kashmiri, Syekh Muhammad Abduh di Mesir tu, dan ramai lagi orang lain mengatakan tak ada ayat Quran yang mansukh. Hak itulah yang betul. Anda setuju tu? Setuju tu. Tapi kalau hadis memang ada hak mansukh, memang ada, tak boleh dinafikan. Jadi hak ni, hadis ni dikatakan mansukh. Sebab tu kita tengok ayat tadi kan, wallati yatinal fahishata min nisaikum tadi. Imam Nawawi sendiri sebut ada orang kata muhkamah, mana tidak mansukh, ada hak kata mansukh. Tengok kan, ada khilaf. Sini pun kita kalau kita tengok lagi dalam kitab Nasih Mansukh banyak dah lah waktu tu. Tidak kata ayat Quran dibaca saja, baca saja, ambil berkat gitu saja, tak boleh nak pakai untuk mana-mana ketika ataupun mana-mana peluang pun tak boleh nak pakai, baca saja. Tak ada lagu tu. Ni mesti ada sudut yang boleh pakai. Tak boleh. Sebab hak ni hak suruh sebab dan rejam ini hak di peringkat permulaan, kata dia. Adapun sabda Nabi SAW dalam hadis tadi, orang yang belum berkahwin, nafyu sanah, di buah negeri setahun. Buah negeri setahun. Selain daripada sebab, lepas sebab tu buah negeri setahun. Jadi fafihi hujjatun lisyafi'i wal jamahir annahu yajibu nafyuhu sanatan rajulan kana aw imra'atan. Dia kata ni Syafi'i memang pegang ni. Dia kata ini menjadi hujah kepada Syafi'i dan jumhur ulama yang mengatakan bahawa selepas disebat, ni hak belum kahwin, hak belum kahwin, selepas disebat, 100 sebatan itu dibuat negeri setahun, sama ada lelaki ataupun perempuan. Pegangan mereka mana? Hak ni. Hak ni.
Tapi Syafi'i pun kata mansuh juga tu, hak bahagian kalau hak sudah kahwin. Hadis ni juga, ini menunjukkan satu hadis tu kadang-kadang setengah ulama kata hak bahagian ni saja mansuh, hak bahagian ni tak, hadis tu juga. Tidak semestinya bila seorang ulama tu dia kata ini mansuh ada dalam satu hadis, maka semua perkara yang ada dalam hadis tu mansuh berlaku. Tidak mesti gitu. Misalnya sini Imam Syafi'i dia kata hak orang sudah berkahwin tu kan kena sebab dan kena rejam. Dia kata hak sebab tu sudah mansuh. Tetapi hadis ni juga hak belum berkahwin tu, hak buah negeri tu tidak mansuh. Dan sebab tu tidak mansuh. Kedua-duanya dijalankan. Tapi orang lain kata tak mansuh. Kedua-duanya mansuh. Itu masalah khilaf lah. Tak apalah tu. Hasan Basri berkata tidak wajib dibuat negeri. Tak wajib. Mana ini terpulang kepada pemerintah. Malik dan Auza'i berkata perempuan tidak boleh dibuat negeri. Lelaki saja. Pula itu khilaf. Dan ada diriwayatkan pendapat yang seumpama ini daripada Ali radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan sebab perempuan itu adalah aurah, pada kita membuangnya ini bermakna kita mendedahkan dia kepada bahaya, kepada fitnah. Sebab itulah perempuan dilarang daripada pergi berjalan mana-mana. Sebab itulah. Jadi hak ni pun lagu tu juga, kecuali dengan mahram kata dia. Hak berjalan. Hujjah Syafi'inya mana? Iaitu sabda Nabi SAW, al-bikru bil-bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanatin. Sebab 100 sebatan dan buang negeri setahun. Itu hujah dia. Lepas tu dia sebut lagi tentang hamba ke apa, ada 3 pendapat begitu gini. Hamba tu tak ada, tak payah baca gitu. Lepas tu panjang lagi dia cerita ambil kaedah gitu gini, takhsis sunnah dengan kitab ke apa. Tak apalah tu. Bergerak dengan hamba banyak. Tak apalah. Kita berhenti sekali. Lepas pada tu dia kata al-bikru bil-bikri was-sayyibu bis-sayyibi. Dia sebut kan? Al-bikru bil-bikri. Jadi apakah makna dalam hadis ni? Kalau hak belum berkahwin berzina dengan hak belum berkahwin juga, sama-sama tak nikah lagi, baru kena lagu ni. Kau lagu mana? Kalau lagu mana? Kalau salah seorang yang nikah dah, hak seorang lagi tak nikah lagi, lagu mana? Tidak lagu ni kau hukumnya. Kau lagu mana pula hukum dia? Itu satu kemuskilan. Jadi jawapannya hak ni sebut ni, Imam Nawawi pun sebut ini syabih bit-taqyid alladhi yakhruju 'ala al-ghalib, mengikut kebiasaan. Jadi hukum tu mengikut keadaan melakukan perbuatan zina tu. Jadi kalau hak berzina ni sama-sama tak nikah lagi, memanglah jelaslah tu. Tapi kalau salah seorangnya belum kahwin, hak seorang lagi sudah kahwin, hak belum kahwin tu dilaksanakan hukum untuk hak belum kahwin. Dan hak sudah berkahwin itu dilaksanakan hukum mengikut hak sudah kahwin. Gitu. Walaupun dalam hadis ni dia kata al-bikru bil-bikri, seseorangnya sama-sama tidak nikah baru lagu ni hukum. Padahal tidak. Ni dia kira mengikut hak kebiasaan. Kebiasaan. Bukan bermakna qaid di sini mana terikat kena lagu ni baru lagu ni hukumnya. Kalau tidak lagu ni lagu lain hukum. Tidak lagu ni. Sebab itulah Imam Nawawi kata falaysa huwa ala sabilil ishtirak. Ini bukan makna syarak. Ini kena sama-sama tidak menikah barulah hukum ni jalan gitu. Bahkan haddul bikri al-jald wa taghrib. Hukuman terhadap orang yang belum nikah kena sebab dan buang negeri. Sama ada dia berzina dengan hak belum nikah lagi ataupun dengan hak sudah menikah dah, tak kira. Dan had orang yang sudah menikah ni kena rejam. Sama ada dia berzina dengan hak sudah menikah dah ataupun hak tak menikah lagi, tak kira. Kira dia tu siapa? Gitu. Lepas tu Imam Nawawi pun sebut di sini, siapakah yang dimaksudkan dengan bikr di sini dalam hadis ni? Sebab bikr ni biasanya orang guna untuk orang perempuan, bikir anak dara.
Tapi di sini maksud anak dara ke? Tak. Dan sayyib di sini maksud dianya lagu mana? Janda. Mana hak sudah tidak ada bini mati ke, ataupun suami mati ke, ataupun sudah cerai ke, cerai tu kan maksud sayyib. Kalau lagu mana? Sebab itu Imam Nawawi huraikan selepas ni. Dia kata di bawah al-bikru bil bikri was-sayyibu bis-sayyibi wa'lam, kata dia, ketahuilah bahawa yang dimaksudkan dengan bikr di sini dari kalangan lelaki dan perempuan yang belum bersetubuh dengan nikah yang sahih, nikah yang sah. Hak tu maksud bikr di sini, bukan anak dara sini maksudnya dak. Maknanya seperti kita terjemah tadi lah, orang yang belum berkahwin, hak tak nikah lagi, iaitu siapa? Merdeka, baligh, aqil. Sama ada dia sudah bersetubuh dengan wati syubhah, orang panggil wati syubhah, ataupun nikah fasid, ataupun lain-lain, ataupun tidak, asalkan tidak menikah dengan cara yang sah. Jadi hak maksud bikr ni tidak menikah dengan tidak nikah lagi dengan cara yang sah. Kalau menikah dengan cara yang tak sah, tak jadi. Mana dia nikah dah, sudah bersetubuh dah, dia tetap bikr juga. Ni dalam istilah ni, dia tetap dikira belum kahwin. Bukan maksud istilah bikr ni lah, maknanya hukumannya kalau berzina kena sebab, bukan rejam. Kalau wati syubhat, dia kamak kau bini dia, kena kau orang lain duduk dalam bilik, pun tidak juga. Ataupun dia sudah menikah secara sah tapi dia tidak bersetubuh lagi, tidak juga. Bikr lagi. Tapi kalau dia sudah bersetubuh dengan nikah yang sah, dengan nikah yang sah. Nikah yang tak sah ni tak cukup syarat dia, kalau misalnya saksi tak cukup boleh, itu tak sah. Tak ada wali kalau misalnya, kalau mengikut mazhab Syafi'i, tak sah. Jadi kalau lagu tu tidak mengeluarkan dia daripada takrif bikr, belum nikah, walaupun dia sudah bersetubuh. Maknanya baru dikira dia ni muhsan apabila, muhsan maknanya sudah menikah dalam istilah ni, iaitu apabila dia bersetubuh dengan perkahwinan yang sah. Baru dikira. Kalau tidak masih bikr lagi. Nikah dah pun tak bersetubuh lagi, bikr. Ataupun menikah dengan pernikahan yang tidak sah, yang fasid, tak kena syarat dia, bikr lagi. Ataupun wati dengan syubhah, dia kamak kau bini dia, begitu juga, masih bikr lagi. Yang dimaksudkan dengan thayyib di sini, thayyib di sini bukan makna janda. Sebab itu kita terjemah orang yang sudah berkahwin, bukan janda, walaupun asal makna dia thayyib ni makna janda. Thayyib di sini ialah orang yang bersetubuh sepanjang perkahwinan dia tu sekali dengan perkahwinan yang sah, pun dia kira thayyib dah tu. Yakni dalam istilah yang lain disebut muhsan. Muhsan dah. Dalam keadaan dia tu baligh. Kalau menikah kecil tak jadi, tak baligh, tak kira lagi, tidak jadi muhsan. Mana kalau kita kata nikah kecil, bernasabah ke tidak bernasabah tak secara lah tu. Kalau kita katakan dan dia bersetubuh dah dengan isteri dia dah cara budak, kita kata pun tidak jadi muhsan, sebab syarat dia baligh. Dia kena baligh. Akil, kalau gila tak jadi. Kalau gila tak jadi. Ataupun dia kahwin tu tidak gila, ketika dia bersetubuh tu gila, tak jadi, tak boleh, tidak jadi muhsan lagi. Dia kena waras. Waras daripada menikah sampai bersetubuh tu waras. Ketika setubuh waras. Lelaki dan perempuan dalam bab ni sama, dia kata. Orang panggil thayyib laka. Orang panggil thayyib laka, serupa kata dia. Dari segi hukumannya pun sama, dan dari segi untuk menjadikan dia tu sebagai thayyib ini pun sama. Dia kena balik.
Cuma di situ ada lagi khilaf-khilafnya. Seperti kita sebut dah kan sebelum pada ni, Imam Abu Hanifah mengatakan atas balik itu saja. Atas balik itu saja dalam bab ni 18 tahun umurnya, bukan 15 tahun. Ataupun kira kalau perempuan ni mari kota. Kalau mari kota ni kadang-kadang orang perempuan 10 tahun pun mari kota dah. Jadi baliklah kalau nak kira. Kena kira berdasarkan dak bagi dia. Bagi dia tidak. Dah hak tu hak molek untuk dilaksanakan. Sebab masalah had ini kalau boleh ada jalan, ada hujah, ada dalil ke arah melepaskan, molek lepas. Jangan mudah-mudah. Kalau kata salah pun, tersalahlah waktu pendapat tu, ijtihad tu. Tapi ada syubhat. Sebab Nabi SAW kata, daripada aku tersalah menghukum, la an ukhti'a fil hukmi khairun li min an ukhti'a fil afwi. Kalau aku tersalah dalam menghukum, lebih baik lagi dalam memaafkan, la an ukhti'a fil afwi khairun li min al afwi fil hukm. Begitu terbalik ya. Kalau aku tersalah dalam memaafkan, itu lebih baik lagi daripada aku tersalah dalam menghukum. Lebih baik lagi daripada aku tersalah dalam menghukum. Jadi kalau katakanlah hak mazhab Hanafi itu dia tersalah lah, ijtihad dia tak betul, sebenarnya tidak lagu tu, lebih baik lagi berdasarkan hadis itulah. Berdasarkan hadis. Sebab dalam bab apa nama ni, had ini asasnya idra'ul hudud bisyubhat. Jika ada syubhat sikit, elakkan pelaksanaan hukum had. Kalau ada syubhat. Jadi syubhat di sini banyaklah. Di antaranya gitu. Kemudian disebutkan Nabi SAW apabila turun wahyu kepada dia, kelihatan gelisah dia. Apa? Gelisah. Pasal apa? Pasal berat. Sebab dalam Quran tersebut, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami akan menurunkan kepadamu qaul, ucapan yang berat. Yang perkara yang berat. Oleh kerana berat, itulah. Sebab itulah dalam hadis-hadis banyak disebutkan. Ada ketika je Nabi SAW duduk atas unta, bila turun wahyu tu duduk unta, tak boleh nak bangun. Dia jadi berat tu, terasa kepada unta tu. Tu duduk. Ada sahabat duduk, Nabi duduk dekat dia, Nabi letak lutut di atas kaki dia, duduk dekat lah, macam kita kata duduk sela, kita kata. Bila turun wahyu dia rasa macam nak patah paha dia, tertekan. Sebab manusia ni apabila dia menghadapi sesuatu yang berat, memang dia terasa berat lah. Berat tu kadang-kadang nyata keluar. Nyata keluar. Di antara hak nyata ni, kita nampak muka tidak senyum, sedih, berat misalnya, nampak serabut, misalnya. Kalau kita lah, kalau kita, itu di antaranya nampak merah muka kau, pucat kau, itu semua kerana sesuatu lah yang berlaku kepada kita. Lepas tu dia kata, dah berubah muka dia. Berubah muka dia. Ada kalanya peluh, ada kalanya merah muka dia, ada kalanya pucat, tidak serupa. Ada kalanya muka dia tu jadi macam berabuk gitu. Itu sahabat-sahabat sebut. Hak sini tarabbada ni macam apa ni, macam kena debu gitu muka dia. Itu makna tarabbada. Ni ada sebut merah muka dia, ada juga begitu. Perawi berkata, pada suatu hari diturunkan kepada Nabi SAW. Lepas tu bila selesai tu, dilihat Nabi mengalami begitulah. Bila selesai, Nabi SAW kata, khudhu anni, tadilah, ambillah dariku, faqad ja'alallahu lahunna sabila. Lepas tu sebab tadilah, hadis tadilah. Kemudian dia kata, orang yang sudah berkahwin berzina dengan orang yang sudah berkahwin, dan yang belum berkahwin berzina dengan yang belum berkahwin. Hukumnya, yang sudah berkahwin itu dikenakan 100 sebatan, kemudian direjam dengan batu. Dan yang belum berkahwin disebat 100 sebatan,
Kemudian di buah negeri setahun. Lebih kurang hak tadi jugalah. Cuma di sini disebut direjam dengan batu. Tadi tidak sebut, disebut rejam saja. Rejam tu dengan apa? Rejam ni maknanya baling, pekong dengan batu. Pekong dengan batu. Tidak besar sangat. Kalau hak besar tu pada sebutir matilah. Kena. Tak sel aku tu. Dia kena tidak besar lah, tidak besar mana. Tetapi tidak semestilah maknanya ada hak yang tertentu. Sebab maksudnya nak mati, memang mati. Kalau kecil sangat payah mati pula. Jadi tidak kira lah dari segi besar kecil tu, dari segi ukuran dia, saiz dia, berat dia tu, tak ada yang tetap. Dan tidak semestilah juga disebutkan di rejam itu, pekong tu dengan batu saja. Sebab itu Imam Nawawi kata at-taqyid bil hijarah lil istihbab. Sebutkan batu di sini dari segi hak molek. Sebab batulah tu yang paling mudahnya untuk mati. Kalau direjam bi ghairiha jaza, kata dia boleh kalau rejam dengan hak lain. Sebab ada sahabat rejam dengan ketika rejam tu dia pekong tulang pun ada, pekong tulang. Jadi tidak semesti dengan batu. Ini Imam Nawawi kata serupa dengan qaid dalam istinja tu, istinja dengan batu lah, seperti tu. Tapi bukan makna syarat batu. Dia kata sebab batu mudah dapat. Kalau ada galai yang boleh mematikan, tak apa. Sebab maksudnya nak mati. Ni berat ni hukuman zina ni, berat. Serupa dengan bab istinja juga, kata dia. Istinja dengan batu bukan bermakna mesti dengan batu, syarat dengan batu. Tak sah kalau tidak dengan batu. Tak. Ini Imam Nawawi sebut. Mana kalau dengan benda lain pun boleh. Tetapi sebut batu tu sebab tu mudah dapat ni kalangan orang Arab dulu. Dan sekarang ni kalau nak pakai batu tu tidak sesuai kita dengan jamban kita hak adalah ni. Meta penuh lah. Lagu tu nak. Punah habis jamban. Jadi ada cara lain. Waktu tak apalah, tu bab istinja. Gitulah. Lepas tu kita tengok nampak gayanya hak hadis, hak bab yang kedua, hak ni mengikut pembahagian hak ni takmilah Fathul Mulhim pun kita tak ada nak baca mana ni. Jadi kita tengok hak sani ya. Tengok hak sani perincian yang dibuat oleh Maulana Taqi Uthmani dalam takmilah Fathul Mulhim atas hak sani. Cuma hak sani Imam Nawawi sebut. Hak sani bukan nak kira pada dah, tapi dia sebut lebih jelas lagi sebab dia orang kemudian. Dia dengan maksud pun nak suruh jelas lagi. Apa dia kata. Ni. Dia kata berhubung dengan Imam Nawawi sebut dah tadi, cuma dia tidak sebut detail. Berhubung dengan hukuman terhadap orang yang berzina ni, yang belum berkahwin dan yang sudah berkahwin ni, ada 3 mazhab. Ada 3 mazhab. Yang pertama, hukuman terhadap penzina yang belum berkahwin, iaitu 2 perkara. Kedua-duanya sekali disebat dan dibuang negeri secara mutlak. Secara mutlak tu tak kira lah lagu mana-mana, belaki ke perempuan ke lagu mana, tak kira. Ini pendapat Syafi'i, Ahmad, Ishaq. Ni dia sebut lebih ramai lah. Tadi Imam Nawawi sebut gitu-gitu je, dia sebut lebih ramai. Kalau kita nak tahu ulama-ulama siapa yang berpendapat begitu, Abi Thawr, Ibnu Abi Layla, Sufyan Ats-Tsauri, Atha, Tawus rahimahumullah ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Nawawi sebut dah juga tadi. Dia kata lelaki saja yang dibuang negeri. Perempuan perlu kepada penjagaan, kata dia. Tak boleh kalau buang negeri ni, kau jadi terdedah kepada banyak bahaya. Ini pendapat Malik dan Auza'i. Tadi Imam Nawawi pun ada sebut. Yang ketiga, buang negeri ni, ini untuk orang yang belum berkahwin saja. Buang negeri ni hukumannya bukan sebagai suatu had, bukan had. Had sebenarnya ialah sebab 100 sebab tak.
Jadi buah negeri ni bukan sebagai had. Hak sebelum tadi dia kira sebagai had, termasuk dalam had. Hak ni yang ketiga dia kata bukan sebagai had. Ini hanya sebagai ta'zir, yakni hukuman tambahan yang boleh diberikan oleh pemerintah jika dipikirkan perlu. Diberi pilihan kepada pemerintah. Jika dia nampak ada masalah, ada kebaikannya, kalau buah negeri, iyalah. Wa illa fala. Kalau tidak, taklah. Jadi buah negeri ni bukan sesuatu yang mesti. Kalau had, tak boleh dipindah-pindah, mesti kena buat ke mana-mana. Ini pendapat Abi Hanifah dan Muhammad, anak murid dia. Ini ringkasan yang dia ambil daripada kitab Mughni Ibnu Qudamah, kitab besar dalam fiqh mazhab Imam Ahmad. Tapi dalam kitab tu dia sebut macam-macam mazhab lah, walaupun asas dianya mazhab Ahmad, tapi dia sebut macam-macam juga. Jadi hak ni dalam banyak-banyak ni, hak moleknya hak Hanafi juga. Dalam bab hudud ni banyak Hanafi kemah. Itulah pada pengamatan anak. Misalnya sini dia kata, dalil orang-orang Hanafi, ya dia kata lelaki ke perempuan ke, hak buah negeri setahun itu bukan sebagai had, hanya sebagai ta'zir. Ini terpulang kepada pemerintah. Hak hadnya sebab 100 sebatan itu. Mana dalil? Kalau kita tengok dalil hak tadi, Imam Nawawi sudah kata dah kan, ramai hak kata sudah mansuh hak tu. Hak buah negeri setahun tu sudah mansuh. Tapi ada yang kata tidak. Tak apalah. Hak dalil, hak kata apa ni, sebab saja tu, tak ada buah negeri mana. Nombor 1. Ini kelebihan ana kenal sangat. Kaedah ni, usul ni yang dipakai dalam mazhab Hanafi ni, sama-sama dia Quran dulu. Tengok Quran. Quran katakan. Nombor 1 Quran dulu. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Dalam ni tak ada sebut buah negeri setahun, hanya 100 sebatan. Ni Quran paling kemah lah. Tengok Quran, tak ada sebut lebih daripada 100 sebatan tu buah negeri. Tak ada. Ini kalau iya pun, kalau kita nak terima hadis ahad. Hadis ahad tidak boleh dia tidak boleh membatalkan ayat Quran. Tak boleh, tak padan. Nak kata mansuh ayat tu, tak boleh. Ataupun nak takhsiskan ayat itu mengikut ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, tak boleh. Walaupun ulama-ulama lain kata hadis ahad boleh mentakhsiskan ayat Quran, tapi ulama-ulama dalam mazhab Hanafi kata tak boleh. Sekurang-kurangnya hadis ni baru boleh mentakhsiskan, bukan mansuh. Mansuh tu tak boleh ke mana-mana pun. Dia kata paling boleh mentakhsiskan hadis itu hadis mutawatir, sekurang-kurangnya masyhur, bukan hadis ahad. Ini hadis ahad, apa lagi dipertikaikan. Lepas tu Syaukani bantah. Syaukani dalam Nailul Awtar, dia bantah bahawa hadis hak buah negeri ni dia kata lebih pada masyhur ni, kata dia. Berapa orang-orang Hanafi tak sepakat? Bukan ahad ni, naik tinggi lagi daripada ahad itu. Dia kata hak di sisi Hanafi, hak nak syarat masyhur tu lebih lagi pada tu, kata dia. Fima warada minas sunnah zaidan 'alal Quran. Orang-orang mazhab Hanafi jawab. Dia jawab. Yang pertama, hadis taghrib ini, hak Syaukani kata masyhur itu, diriwayatkan oleh 3 orang sahabat sahaja. Mereka itu Ubadah bin As-Samit, Abu Hurairah, Zaid bin Khalid. Kalau riwayat 3 orang saja, ni masih ahad lagi, tak masyhur lagi. 3 orang. Tu kita nak tahu siapa dia. Riwayat 3. Kalau 3 masih ahad lagi. Mana di setiap peringkat tu setara tu ahad lagi hadis tu. Apa tak lagi kalau seorang, mana-mana peringkat ada seorang, lagilah. Kalau setiap peringkat tu 3 ahad lagi. Setiap generasi tu sampai kepada pengarang kitab hadis itu, masih ahad lagi. Yang kedua, kalau kita terima pun hadis ini masyhur lah, kita kata hadis buah negeri setahun masyhur, paling tinggi sabit daripada hadis ini ialah Nabi SAW pernah membuat negeri, ataupun dia suruh buat negeri. Tidak sabit bahawa Nabi SAW buat ini sebagai melaksanakan hukuman had.
Tak, tu Nabi telah buat lagu tu. Memang betul, kita terima. Tapi dia buat tu sebagai apa? Sebagai apa? Melaksanakan hukum hak ke tidak? Bahkan ada kemungkinan itu dilakukan sebagai melaksanakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir. Fala yatimul istidlalu biha ala kaunihi haddan. Jadi tak cukup tu syarat untuk nak buat dalil bahawa hadis ini menunjukkan hak buat negeri setahun itu sebagai had. Tak cukup. Kata dia. Lepas tu ada lagi hadis ini, dia sebut ini. Ada beberapa hadis. Beberapa hadis dia sebut lagi di sini, tak perlu dibaca lah. Maknanya hadis-hadis menunjukkan Nabi SAW tak ada buat negeri pun. Hak adanya sebab, satu sebab tak ada. Sama ada kita kata hadis hak buat negeri setahun itu sudah mansukh, ataupun itu kalau kita nak terima tidak mansukh pun bukan sebagai had. Serupa dengan hak sebab 80 watan terhadap orang yang minum arak itulah. Jadi hak 40 lagi, hak 40 tu je hak sebenarnya sebagai hadnya. Hak 40 lagi bukan sebagai had. Itu sebagai ta'zir. Sebagai ta'zir. Lepas tu banyaklah dia mari ni dalil-dalil di sini. Dan dia sebut di antara hak menariknya dia sebut sini yang ke-8, dalil yang ke-8 tadi. Daripada Ibnu Musayyab, dia kata Umar pernah membuat negeri Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf kerana minum arak. Dia pernah buat negeri. Buat ke Khaybar. Nyelari pergi jumpa dengan Hirakla ataupun Hiraklu, lepas tu masuk keris dia. Tu dia. Umar pun kata lepas pada tu, la ugharribu ba'dahu musliman. Saya tidak akan buat negeri lagi lepas pada ni mana-mana orang Islam, kata dia. Ini Abdul Razak sebutkan di dalam musannaf dia. Jadi kata-kata Umar ini, saya tidak akan buat negeri selepas ni mana-mana orang Islam ni umum ni, orang Islam ni hak zina pun orang Islam juga. Maknanya dia tidak akan buat negeri juga, menunjukkan kalaulah satu had, dia tak boleh kata saya tak akan buat negeri, mesti kena buat. Ni dia boleh kata gitu, tu menunjukkan hak buat negeri tahun tu bukan sebagai had. Tu menunjukkan gitu. Wah, banyak lagi lah muka lapas sini dia mari dalil. Lapas. Jadi hak Nabi SAW suruh buat negeri setahun ke apa sini sebagai tambahan ni serupa dengan hukum hak di awal pengharaman arak lah. Bila haram arak tu Nabi SAW suruh pukul payah arak tu, bekas-bekas arak tu punah habis. Padahal mesti kah? Tidak mesti. Ini dia nak menguatkan hukum itu. Dia peringkat permulaan. Sepatutlah juga. Padahal kalau basuh waktu molek cuci tak ada satu, boleh guna pula. Bahkan ada hadis pun sahabat-sahabat kata tidakkah kalau kita basuh boleh guna? Nabi kata tak apalah lagu tu. Tapi di suatu ketika dia pernah suruh pukul dan pecahkan tempayan-tempayan tu. Lepas tu dia kata Nabi SAW tidak sebut buat negeri setahun ni. Negeri tu negeri setahun mana? Sejauh mana? Buat negeri, kita panggil bahasa kita ya buat negeri. Ni bahasa Arabnya taghrib. Taghrib tu maknanya mengasingkan dia daripada tempat asal dia. Kita panggil buat negeri, mana negeri Kelantan, Terengganu gitu. Tak boleh fikir lagu tu. Itu nak mudah terjemah saja. Mana di sini dia kata Nabi SAW kata suruh buat negeri lah, kita kata. Sejauh mana negeri? Dia tak ada sebut. Kalau hak dia mesti sebut dengan perincian dia. Misalnya 100 sebatan, 40 sebatan, 80 sebatan. Kalau ni berapa jauh, berapa batu, dia kena sebut. Dia tidak sebut menunjukkan ini bukan had. Ini bukan had. Sebagaimana dia kata setahun, ada sebut. Tapi sejauh mana? Kena sejauh mana sekurang-kurang. Dan hak kita nampak di sini tak ada sebut lah. Hak kita nampaknya Nabi SAW suruh buat negeri ni, hak munasabahnya itu berdasarkan siasah, kebijaksanaan seseorang pemimpin itu. Sebab apa? Orang tu kan kalau di satu tempat tu dia sudah kena hukum, kalau dia duduk situ juga boleh jadi. Walaupun dari segi ajaran Islamnya sudah ajar tak boleh kata gapo dah ke dia, haram, dosa kalau kata ke dia. Tapi mulut orang ni
Bukan boleh kunci mulut orang. Lepas tu pandangan orang terhadap dia pun berasa segan. Sebab apa? Orang-orang ni kenal belakang dia. Tapi kalau pergi jauh, boleh jadi dia boleh bina hidup baru. Itu dari segi masalahnya, hikmahnya. Ada munasabah juga. Kalau kerajaan, pihak pemerintah tu fikir munasabah, atas pergi jauh tu, iyalah, tak apa, molek lah. Tapi mungkin dari satu segi, kalau pergi ke lain, dia kata orang sini tak tahu, tak kenal dia. Boleh jadi berlaku pula. Boleh jadi juga. Sebab itu terpulang kepada pemerintah. Kalau duduk di tempat dia sendiri, dia malu dah. Dan orang pun beringat dah dengan dia. Boleh jadi. Ada kebaikan juga di situ. Bermakna ini terpulang kepada pemerintah. Hak tu hak moleknya. Kalau kita tak saya kata mansuh. Kalau kata mansuh, habis cerita dah lah. Habis. Tak kecek panjang dah lah. Maknanya hukum orang yang belum berkahwin ni, apa dia? Sebab 100 sebatan. Sudah. Habis. Begitu juga rejam. Ni orang yang sudah berkahwin, sebab 100 sebatan dan rejam. Dia sebut sini. Tadi tak ada sebut. Hasan Basri, Ishaq bin Rahawai, Daud Zahiri, Ibnul Munzir mengatakan orang yang berzina perlu dilaksanakan kedua-dua hukuman ini ke atasnya. Ni. Kena ni. Dan ini yang dipilih oleh Imam Ahmad, pendapat ini. Tapi bukan jumhur ulama. Bukan jumhur ulama. Ni ramai dah ni. Ramai pun jumhur ulama ni. Dalam dunia Islam beribu-ribu ulama. Bukan 2-3 orang. Kalau bos ramai ni tak amal lagi. Tapi ada lah kalau berpendapat gitu tu ada. Mengikut jumhurnya kena rejam saja. Tidak boleh disebab. Kerana Nabi SAW dalam hadis-hadis hak masyhur, hak banyak ni, hadis-hadis hak tentu sekali jelas. Kemudian semasa akhir hayat Nabi SAW dah, ni perempuan Ghamidiyah, Ma'iz Al-Aslami, dah cerita hak Yahudi, 2 orang Yahudi hak kena rejam tu, semua tu, ini adalah peristiwa akhir. Jadi kira-kiranya kalau nak memansuhkan hak ni jadi nasikh. Jadi hak kata sebab 100 sebatan tu, itu sudah mansuh. Apalagi hak ni hak rejam ni kan siapa mati kan? Apa makna sebab laginya? Kalau kita perhati dari segi hukum Islam ni, banyak perkara kalau sudah dilaksanakan hak besar, hak kecil tu dia masuk dalam tu sekali. Banyak perkara lagu tu. Dia panggil masalah tadakhul. Itu dalam istilah fiqh. Misalnya kita berhadas besar, berjunub. Lepas tu kita buang air kecil ke air besar ke, berhadas kecil. Jadi kita kena ambil air semaya dan mandi kedua-duanya ke kalau ke mana? Nak mengangkat kedua-duanya. Jawabnya jumhur ulama mengatakan saya buat hak besar. Mandi. Bila mandi kita tak ambil air semaya pun dengan sendiri jadi masuk air semaya. Sebab hak tu hak kecil, dia akan masuk dalam hak besar. Hak ni pula betul juga. Hak besarnya kan siapa mati ni? Kalau nak kena masuk dah hak kecil tu dalam hak besar ni. Tapi hak kata ini mansuh. Tapi dia kata hak tu sudah mansuh, dimansuhkan oleh ayat dalam surah Nisa dan kisah Ma'iz, Ghamidiyah, Asif, hak jadi boruh tu, anak dia jadi boruh, kerja dengan orang tu, yang berzina dengan bini orang tu. Hak tu dalam Bukhari ke apa ada. Sini pun akan datang kita akan jumpa. Dia kata hak tu sudah mansuh. Hafiz Ibn Hajar jawab begitulah kata dia. Tapi ni Maulana Taqi Uthmani kata, dia kata muskil jawapan tu tak berapa kemah kalau nak kira. Sebab apa? Amir Asy-Sya'bi meriwayatkan bahawa Ali telah menyebat Syurahah Al-Hamdaniyah pada hari Khamis. Dia rejam pada hari Jumaat. Lepas tu dia kata, saya sebab berdasarkan kitab Allah, saya rejam berdasarkan sunnah Rasulullah. Akhrajahul Bukhari wan Nasa'i wad Daraqutni kama fi Fathul Bari pun ada juga. Kalau sudah mansuh, apa Sayyidina Ali buat lagi lagu tu? Ni persoalan. Sebab tu masih ada lagi tadi hak pegang kedua-dua tu. Apa Sayyidina Ali buat lagi? Hak mansuh, orang tak pakar kalau sudah mansuh. Ni Sayyidina Ali buat zaman pemerintahan dia lah ni. Lepas tu kalau kita kata, boleh jadi dia tak tahu. Takkanlah orang sebesar dia tu tak tahu. Kalau kita kata mungkin juga dia tak tahu. Faham lah yang seramai-ramai lagi, apa tak payah. Itu masalahnya. Jadi hak lebih sahihnya kata dia,
mengikut saya ialah seperti pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Syekh Waliullah Ad-Dihlawi di dalam kitab dia Al-Musawwah Syarah Muwatta. Dalam Syarah Muwatta dia kata gini, Syekh Waliullah kata, dia kata bagi saya, yang zahirnya bagi saya, imam yang ni pemerintah boleh menggabungkan kedua-dua hukuman ini. Tetapi elok kalau dia rejam saja. Tapi boleh, dari segi boleh kalau dia nak buat kedua tu boleh. Tetapi lebih molek kalau dia melaksanakan hukuman rejam sahaja, kata dia. Pasal apa? Pasal Nabi SAW telah melaksanakan hukuman rejam sahaja. Supaya orang musafir lah, boleh dia nak semaya tamam, yang ni semaya 4 rakaat lah, tidak qasar. Tetapi elok kalau dia qasar. Ni kalau kita mengikut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata sah kalau semaya tamam, boleh juga walaupun musafir. Tapi lebih molek kalau kita semaya qasar. Kan lagu ni lah juga. Kalau nak buat lagu tu boleh. Kalau nak buat lagu ni, ni lebih molek. Tapi lagu tadi boleh juga. Kan ada contoh dia. Tapi kalau mazhab Hanafi tak boleh. Tak sah semaya kalau tamam dalam musafir. Mesti kena semaya, wajib. Dosa kalau tidak, kalau tak qasar. Begitu mana dia. Ni dia kata mengikut Syafi'i. Kalau mengikut Syafi'i kan ada dua kan. Mana lagu tu pun boleh, lagu ni pun boleh. Jadi serupa juga dengan hak ni. Sebab apa? Hikmahnya kata dia an-rajm uqubatun ta'ti 'ala an-nafsi. Rejam-rejam ni adalah satu hukuman yang menamatkan riwayat hidup seseorang. Habis ni mati. Jadi hak maksud nak menakutkan orang tu sudah cukup, ada dah situ pada rejam tu. Cukup dah kata dia. Cuma sebab ni adalah sebagai hukuman tambahan yang dibenarkan meninggalkannya. Kalau tak buat pun tak apa tu. Fahadha huwa wajhul ikhtisar ala ar-rajm 'indi. Inilah sebab kenapa dipakai hukuman rejam sahaja pada pendapat saya, kata Syekh Waliullah. Gitulah. Kesimpulannya secara ringkas begitu. Jadi hak lain-lain tu nampaknya tak ada lah mana dah, lebih kurang gitu. InsyaAllah kita akan sambung lagi.